Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dalam Syarah Meja Bulat, saya Ali Iskandar. Saya mengaku apabila saya tinggalkan isteri saya selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama tempoh yang tersebut padahal ia taatkan saya atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, kemudian ia mengadu kepada mahkamah syariah dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan ia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM1, maka pada ketika itu tertalaklah ia dengan cara talak khuluk. Begitulah lafaz taklik yang dibaca sang pengantin lelaki sejurus usai upacara akad nikah. Lafaz taklik berbeza antara negeri pastinya, tetapi membawa pengertian dan signifikasi yang sama, iaitu aku janji yang mengangkat kebertanggungjawaban seorang suami dalam menjaga kebajikan isterinya. Bersama saya pada malam ini ialah Puan Salina. Beliau berkahwin pada tahun 2007 selepas berkenalan dengan seorang ahli perniagaan selama 3 tahun. 5 bulan selepas mendirikan rumah tangga, Puan Salina menemukan perkakasan kaca yang milik suaminya yang diguna pakai untuk aktiviti penyalahgunaan dadah di rumahnya sendiri. Ketika itulah beliau sedar yang suaminya seorang penagih. Bahtera perkahwinan yang diimpikan indah dan berlayar lancar mula rapuh lalu hanyut di badai ombak. 2014, suaminya mula pergi membawa haluan sendiri dan meninggalkan Puan Salina bersama 2 orang anaknya digantung tidak bertali. Ikuti kupasan lanjut bersama kami dalam Syarah Meja Bulat. Abang, baliklah abang. Dah lama abang tak balik. Anak-anak semua rindu kat abang. Baik, kita bersiaran secara langsung di Studio B untuk Syarah Meja Bulat dan seperti biasa kami lalukan interaksi daripada anda. Hubungi kami di nombor telefon 0377261603. Anda boleh juga WhatsApp kepada kami. Titipan WhatsApp ya, bukan rakaman audio ataupun gambar. Titipan WhatsApp di 0176828348 ataupun boleh berinteraksi di Facebook Syarah Meja Bulat sambil kita berbicara pada malam ini. Sekali lagi diperkenalkan Puan Salina bukan nama sebenar. Ya, dan sebelum itu saya juga bersama dengan Tuan Musa Awang, Presiden Persatuan Peguam Syariah Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Kembali bersama kami di Syarah Meja Bulat. Terima kasih jemput. Terima kasih banyak. Puan Salina, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi di awal siaran saya kongsikan sedikit kisahnya. Ya, dan ini antara maklumat yang kita perolehi lah. Barangkali Puan boleh perjelaskan dengan lebih lanjut. Usia sekarang 35 tahun. Ya, betul. Memiliki 2 orang anak, 11 dan 12. Betul. Berkahwin pada tahun 2007. Ya, dan kemudian pada tahun 2014 Ya. ditinggalkan Ya, betul. tanpa sebarang nafkah dan sebagainya. Ya, sehingga sekarang. Sehingga sekarang. Okey, kalau boleh kita nak tahu sejauh mana komunikasi selepas 2014 tu dengan suami? Pada mulanya, kalau 2014 tu lepas daripada kes mahkamah, memang dia tak bagi kerjasama. Dan sampai sekarang lah, kalau ikutkan, kalau nak berhubung dengan dia tu memang anak je lah yang berhubung dengan dia. WhatsApp dengan dia, tu je. Kalau nak WhatsApp dengan dia, nak SMS dengan dia, call, memang tak adalah langsung. Puan tahu di mana keberadaan dia? Dia sekarang bekerja dan saya tak tahu kat mana dia bekerja. Oh, tahu yang dia bekerja dan dia nombornya bekerja. masih sama? Nombor masih sama. Cuma tak tahu di mana dia berada. Ya. Okey, disebutkan tadi 2014 Puan Salina mula menuntut fasah selepas 5 bulan tanpa ditinggalkan tanpa nafkah. Ya, betul. Okey. Apa yang buatkan Puan mengambil keputusan untuk menuntut fasah tu?
Sebab masa tu kalau ikutkan saya duduk sendiri. Lepas tu saya fikir masa depan saya. Lepas tu saya beranikan dirilah untuk pergi ke mahkamah untuk tuntut. Lepas daripada tu dia datang sekali je masa kes tu, tapi kes tu kalah. Sebab dia kata bukan perkataan daripada hati dia. Dia mengaku dekat mahkamah. So kes tu habis macam tu je sampai 2019 yang saya pergi lagi sekali. Mahkamah minta saya panggil mahkamah minta saya cari lawyer. Masa cari lawyer tu saya memang dah macam communicate balik dengan dia untuk pujuk dia lah untuk settle kat mahkamah. Sampai sekarang dah start daripada tu memang tak adalah, dia pun senyap macam tu je. Okey. Disebutkan tadi 5 bulan selepas berkahwin, puan terjumpa perkakasan di rumah. Ya. Apa yang berlaku selepas itu? Masa tu saya senyapkan lagi. Lepas daripada tu baru saya tanya dia dan dia pun mengaku. Lepas dia mengaku tu dia cakap dia takkan buat lagi. Okey. Dia kata dia nak berubah semua. Tapi still sama jugalah selepas daripada yang dijanjikan tu. Adakah dia mengaku dia penagih atau dia sekadar mengaku yang dia menggunakan ataupun dia mengambil dadah? Dia mengambil. Mengambil. Okey. Ada nampak sebarang ciri-ciri dia seorang penagih sebelum itu? Sebelum tu tak. Masa saya kenal dia saya tak syak apa-apalah. Selepas kahwin 5 bulan baru saya perasan. Okey. Selepas dia buat pengakuan itu dan katanya dia kata nak berubah, ada sebarang tingkah lakunya yang menampakkan dia tak ada perubahan langsung. Okey. Baik. Okey. Tuan Musa, kita dah dengar cerita Puan Salina ni kan, dan dari sudut undang-undang 5 bulan selepas tidak ditinggalkan suami, beliau menuntut fasa dan tak dapat. Okey. Barangkali ada sesuatu yang boleh dinyatakan di sini. Kenapa situasi itu berlaku? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dia bila satu tuntutan dibuat mahkamah tu, dia sebenarnya contoh macam puan buat tuntutan fasah. So mahkamah akan melihat fasah tu dia ada peruntukan undang-undang dia sendiri. Antaranya kalau berkenaan dengan nafkah, contoh tak beri nafkah lebih 3 bulan, nafkah zahir. Ataupun kalau dia gunakan alasan mengambil dadah misalnya. So perkara-perkara itu sebenarnya perlu dibuktikan kepada mahkamah. Okey. Contoh macam kita dakwa suami tak beri nafkah, maka dakwaan tu perlu dibuktikan dari segi apa yang dia tak bagi tu, tempat tinggal ke, makan minum ke, pakaian ke. Kalau kita dakwa mungkin 5 bulan, contohnya dia tak beri nafkah. So dalam tempoh itu perlu penuhi. So contohlah suami tu dia jenis cerdik sikit ataupun otak dia liar sikit kan. Dia pandai. Sebulan dia bagi, bulan kedua dia tak bagi, bulan ketiga dia bagi. So dalam keadaan itu contoh kita ambil tempoh 5 bulan untuk buat alasan suami tak beri nafkah. Tapi bila dibicarakan, mahkamah tengok dia 3 bulan dia bagi. Hanya 2 bulan yang dia tak bagi. So kalau ikut asas undang-undang dalam kes fasah tu, dia tak lekatlah. Sebab tidak boleh digunakan pakai lah. Tidak boleh digunakan pakai sebab dalam undang-undang disebut tidak beri nafkah lebih 3 bulan. Ya, okey. So kadang-kadang itu yang masyarakat dia bila di mahkamah dia seolah pergi memburu juga. Boleh kita andaikan macam kita pergi memburu lah. Kena guna senjata yang betul, kena guna peluru yang betul. Kadang-kadang kita ada senjata tapi kita guna peluru yang tak menepati sasaran. Tak memenuhi peruntukan undang. Yang kadang-kadang mahkamah dia tolak. Okey. Jadi ini di bawah enactment bahagian 5 pembubaran perkahwinan Seksyen 53 perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasah. Puan Salina, dari segi sebelum 2014, sebelum ditinggalkan itu, adakah suami memberikan nafkah secara konsisten? Kalau ikutkan nafkah tu, sebab saya bekerja masa tu, jadi saya macam dia cuma bayar sewa rumah macam tu. Tapi nak kata bagi dekat saya 200-300 untuk keperluan ke, memang tak adalah. Okey. Sebab saya bekerja masa tu. Adakah dibincangkan tentang perkara ini? Tentang pemberian nafkah dalam bentuk kewangan ni semua?
bincang, tapi dia cuma cakap kau meniaga kan, so kau pakai duit kau lah, dia kata macam tu. Oh, okey. Dan dalam tempoh 5 bulan itu memang langsung tidak ada langsung pemberian apa-apa? Tak ada, memang tak ada. Ya, okey. Jadi dalam hal ini di mana yang tidak kena? Dia kadang-kadang bila ramai wanita tu dia faham bila nafkah tu dalam bentuk kewangan. Okey. Dalam bentuk wang ringgit. Tapi kadang-kadang bila pergi ke mahkamah, ada setengah kes tu suami dia tak bagi wang ringgit, tapi contoh rumah sewa dia bayar, ataupun tinggal di rumah ibu bapa suami. So dari segi tempat tinggal tu suami dah sediakan. Okey. Cuma mungkin dia tak bagi duit secara tunai lah, ataupun secara cash dia tak bagi untuk isteri. Okey. So bila dibawa ke mahkamah, kadang-kadang mahkamah lihat perkara ini, dia tak mendapati kehendak tidak memberi nafkah langsung tu. Okey, baik. Ya. Okey. Cuma di sini betul kan kalau saya silap ya, Puan Salina, maknanya rumah tu bagaimana? Selepas apa yang berlaku selepas suami meninggalkan puan dan anak-anak? Masa tu, masanya kes 2014, hujung tahun 2013 jadi pergaduhan. Lepas tu saya tahu dia tak bayar sewa rumah. Okey. Anak saudara owner tu datang, dia cakap rumah tak bayar, so minta keluar. Start daripada tu saya duduk dengan family angkat saya, dan suami saya tu pergi duduk dengan mak dia lah. Start daripada tu kita orang buat haluan masing-masing. Okey. Ada berjumpa dengan ibu ataupun keluarga suami? Jumpa, tapi macam tu je lah. Ya. Mak ayah dia memang baik dengan saya, tapi cuma mak ayah dia pun memang tak salahkan saya. Cuma memang salahkan anak dia sendiri. Okey. Maknanya sekarang ni tak ada apa-apa bayar sewa ke apa-apa, memang tidak langsung dilunaskan apa-apa? Tak ada. Okey. Cuma katanya tadi kerana suaminya kata tak ada hati untuk melepaskan begitu kan? Ya. Jadi ini hal di sebelah pihak lagi satulah. Ya. Dia berbalik kalau dituntutan mahkamah ini. Dia akan balik kepada apa jenis tuntutan yang dibuat. Okey. Kalau kita contoh kita ambil tuntutan di bawah Seksyen 53 tu, tuntutan fasah. So fasah ni dia kena bicara sampai habis. Maksudnya sebab dia satu keputusan yang dibuat oleh hakim, hakim akan berikan penghakiman berdasarkan kepada apa yang kita tunjukkan kepada mahkamah, apa yang kita buktikan pada mahkamah. So kalau fasah memang kena bicara, maksudnya keterangan isteri, lepas tu panggil saksi. Kalau contoh alasan isteri tak beri nafkah, so kena panggil saksi yang membuktikan memang suami itu tak beri nafkah. So sampai ke hujung, dan mungkin kalau suami itu datang ke mahkamah, keterangan suami boleh diambil dan suami pun boleh bawa saksi. Dan di hujung tu nanti hakim akan buat keputusan sama ada alasan yang dibawa ke hadapan hakim tu boleh dibuktikan ataupun tak. Okey. Itu kalau tuntutan fasah. Tapi kalau contoh kita filekan permohonan lain, contoh perceraian secara Seksyen 47, secara lafaz suami. Itu lain pula keadaannya. Sebab dalam kes yang perceraian secara lafaz itu, bila suami tak setuju, dia akan ada step dia. Step pertama dia akan pergi ke jawatankuasa pendamai, tak setuju lagi untuk cerai. Dia akan pergi kepada hakam, hakam pertama, hakam kedua, sampai ke satu peringkat hakam kedua, hakam yang dilantik oleh suami itu boleh melafazkan cerai bagi pihak suami. Walaupun suami tak setuju. Yang penting mereka dah lalui 3 langkah, 3 step tu. Dan setiap 3 langkah ni perlu. Okey. Dan di hujungnya nanti laporan daripada majlis tahkim tu menyatakan memang dah tak boleh nak baik semula. Kalau letaklah macam mana tu pun mereka tak akan boleh didamaikan sebagai suami isteri. So bila ada laporan tu, hakim boleh beri kuasa kepada hakam suami untuk lafaz cerai bagi pihak suami. Okey. Baik. Okey, seolah-olah kita mengandaikan Seksyen 53 ni tidak terpakai. Okey, fasah tolak tepi. Kemudian tadi tuan sebutkan tiga tu untuk pendamaian, jawatankuasa pendamai. Okey. Dan perlu ada kedua-dua pasangan? Ya. Wakil daripada seorang wakil daripada suami, seorang wakil daripada isteri. Okey. Dari kalangan sahabat karib.
ataupun mereka yang tahu tentang rumah tangga lah, suami isteri. Dan kalau tak selesai juga, tak ada perdamaian juga, suami masih tak nak ceraikan juga, dia akan pergi kepada Seksyen 48 iaitu cerai secara hakam. Okey, baik. Sebelum tu ada dilakukan proses lepas itu, selepas tuntutan fasah ni? 2019 yang saya datang, awal tahun saya pergi mahkamah, mereka cuma tanya ada pasang lawyer tak. Puan diminta untuk pasang lawyer sebab dia orang refer pada tahun kes 2014. Lepas tu saya fikir 2019 masa tu saya dah berhenti kerja. So memang saya cuma refer pada suami je lah. Sama ada nak lafaz macam dia orang mahkamah dia cakap lah. Kalau puan pujuk dia untuk lafazkan dekat mahkamah lagi bagus. Dia orang cakap macam tu. Daripada lafaz kat luar. Puan cakap lah yang nanti kena denda semua. So saya pun dah cakap dengan dia. Dan dia pun cakap dia habis kerja dia akan turun KL untuk pergi mahkamah. Tapi sampai sekarang tak ada lah. Okey. Dia senyapkan macam tu. Maknanya langkah seterusnya itu tergantung juga. Ya, kalau kerjasama tidak ada dari pihak suami, adakah boleh terus ke Seksyen 48 ni, timbang taruh untuk hakam ini? Kalau katakan asal tu memang difailkan bawah Seksyen 47 dan dokumen dah serah kepada suami. Yang penting diterima. Diterima secara by hand lah. Kediri, dia ada tanda tangan terima dan sebagainya. Dan kemudian suami tak datang juga. So bila tak datang, mahkamah boleh teruskan dengan langkah yang berikutnya. Walaupun suami tak hadir. Kalau di Selangor misalnya, dia ada panel hakam tu yang dilantik daripada kalangan nazir-nazir masjid dan sebagainya. So mahkamah akan lantik mereka ni untuk jadi orang tengah perantara pihak-pihak yang cuba untuk selesaikanlah. Dan proses penyelesaian ataupun majlis tahkim itu tak semestinya berjumpa begini. Kadang-kadang mereka boleh buat melalui telefon ataupun sekarang banyak aplikasi yang online dan sebagainya. So yang pentingnya laporan daripada hakam tu tadi. Laporan sama ada dua je, Eli, sama ada boleh damai ataupun tak boleh nak didamaikan dan dinasihatkan untuk bercerai. So kalau laporan yang kedua, maksudnya tak boleh damai, dinasihatkan untuk bercerai, so hakim boleh membuat mengambil langkah selanjutnya sampai di satu penghujung nanti, macam saya sebut tadilah, hakam suami itu boleh melafazkan bagi pihak suami. Tanpa kehadiran suami. Tanpa kehadiran suami. Okey. Dan perkara itu adakah diambil atau merujuk pada pihak lain selain daripada pergi berkomunikasi dengan suami saja untuk urusan ini? Atau tak, sebab disebutkan tadi tidak berupaya untuk mendapatkan khidmat peguam ya. Ada tak pihak lain yang dirujuk juga untuk hal-hal seperti ini? Saya ada juga tanya dekat kawan saya. Dia pun kalau ikutkan dia juru nikah, dia pun kerja under ni jugalah, Jais juga. Dia ada cakap lah, kalau kau pergi je lah terus mahkamah. Dia kata mungkin sekarang pun prosedur cepat, dia kata macam tu. Saya pun macam, tapi dia kata lebih baik berkomunikasi dengan suami tu. Dia kata pergi sama-sama untuk dia terus lafazkan dekat sana, cakap macam tu. Tapi bila saya cakap dengan suami macam tu, yang dia macam, dia tetap tak nak lepaskan. Itu yang saya rasa macam sia-sia lah, macam mana usaha saya tanya dekat semua orang macam tu. Jadi macam mana? Dia ada satu lagi yang mungkin saya boleh sebutkan sini ni, bila proses mahkamah ni. Tadi kita sentuh tentang fasa, lepas tu cerai secara baik, hakam dan sebagainya tu. Dia ada satu lagi sebenarnya, perceraian secara taklik. Berdasarkan apa macam yang Eli baca mula-mula tadi tu. Dalam surat nikah kita tu ada lafaz taklik. So dalam lafaz tu dia dah sebutkan syarat tu. Maksudnya kalau tak beri nafkah lebih 4 bulan hijrah ataupun tinggalkan lebih 4 bulan. So adu kepada mahkamah sabitkan aduan, setalaklah dengan satu talak bayar RM1 ataupun setengah negeri RM10. So yang tu sebenarnya pembuktian, kalau katakan suami tak bagi nafkah ataupun suami tinggalkan lebih daripada 4 bulan. So sebenarnya kita wanita ni, isteri ni boleh juga mohon untuk perceraian secara taklik. Lebih mudah sebenarnya. Sebab perceraian secara taklik pembuktiannya hanya yang pertama membuktikan bahawa suami ada lafaz taklik itu tadi.
masa akad nikah. Yang tu kita boleh panggil lah saudara mara yang ada masa majlis akad nikah tu. Yang kedua, kita buktikan suami tak beri nafkah atau suami memang dah tinggalkan lebih daripada 4 bulan. So yang tu kalau suami tak datang pun, mahkamah boleh teruskan. Mahkamah boleh sabitkan lafaz taklik tu dan isteri bayar RM1 kepada mahkamah dan ketika itu talaklah dengan satu talak khuluk dipanggil. Yang tu lagi kuat ataupun lagi selamat untuk isteri. Sebab bila lafaz talak khuluk ni bayar RM1, dia tak boleh nak rujuk balik. Dia kira talak bain. Talak bain surah. Maksudnya sebab kadang-kadang bila suami lafaz cerai secara biasa, dia lafaz dekat isteri, 2 hari lepas tu dia datang rujuk balik. Okey. Ya. Okey, baik. Kita nak dapatkan rumusan daripada perbincangan ini. Barangkali ada sesuatu yang dikongsikan oleh Tuan Musa yang boleh diguna pakai ataupun Tuan Musa boleh syorkan sesuatu untuk Puan Salina. Cuba kita nak kongsikan ini antara individu yang terbabit dalam penyalahgunaan dadah dan berada di pusat pengasih. Dan kita dengarkan apa kata individu ini. Saksikan. Saya berkahwin selama 14 tahun. Isteri saya dapat tahu saya isyak dadah ni, dia masa tu usia perkahwinan saya 2 tahun lah. Setelah saya dibuang kerja sebab faktor-faktor kesihatan. Saya mempunyai diabetes, majikan saya ada bagi pampasan lah. Dengan duit pampasan itulah saya mula lagi jadi banyak mengambil dadah. Pada suatu hari tu saya, orang kata Allah tu nak tunjukkan lah. Saya terkantoi lah dengan isteri saya sebab masa saya berhenti bekerja tu, isteri saya terpaksa bekerja lah. Untuk ambil alih lah, untuk cari duit kan, cari rezeki. Okeylah, saya memang ambil kesempatan lah bila dia pergi bekerja, bila anak-anak dah tidur. Saya ni ambil kesempatan lah bawa balik dadah kat rumah, saya hisap seorang-seorang. So lepas tu dia pun banyaklah desak saya, dia tanya apa yang saya buat. Saya tetap tak mengaku. So hari ke hari perhubungan saya dengan isteri ni memang orang kata tak semesra dululah. Pada suatu hari tu saya ditangkap polis lah. Isteri saya datang ke balai polis, dia jamin saya tapi memang salah saya lah kan. Apa yang terjadi memang salah saya. Saya memang tak sangka kan kenapa saya boleh jadi macam ni. Sebab dulu saya pernah hidup bahagia. Kebahagiaan tu dah ada dalam diri saya. Saya dah dapat segala-galanya. Ada isteri, ada anak. Tapi saya dah tersalah langkah orang kata kan. Saya boleh lupa. Saya boleh tersungkur di tengah jalan. Memang saya menyesal lah. So selalunya apabila satu individu menagih ataupun mengguna dadah, keseluruhan sistem dalam keluarga tu akan berada dalam keadaan huru-hara. Apabila ketua-ketua keluarga yang masuk ke sini, kebanyakannya yang pasangan dia berada dalam keadaan ketakutan. Dia dalam keadaan trauma, fobia dia oleh kerana tingkah laku yang sebelum ini. Dan yang kedua juga dia dalam keadaan malu, segan oleh kerana perbuatan tu tadi. Mungkin jiran-jiran dengar, mungkin jiran-jiran tahu, mungkin saudara mara juga tahu. Tak ada residen yang secara 100% bersedia untuk pulih. So kita punya pendekatan kepada mereka adalah secara perlahan-lahan, secara beransur-ansur. Kalau dia tak sedia 100% pun, at least give it a try. Dia willing to follow. Puan Salina, bila dengar perkongsian daripada salah seorang penghuni kan yang mengambil dadah dan rumah tangganya begitu, sejauh mana persamaan itu dengan keluarga Puan? Samalah kalau ikutkan. Jadi bagaimana Puan menghadapi situasi ini ketika itu? Masa tu saya tak boleh nak cakap macam manalah, macam sabar. Tapi saya fikir masa depan saya. Bila saya fikir masa depan, saya terus buat keputusan, beranikan diri pergi mahkamah.
berapa kali suami berjanji untuk berubah? 2 kali. 2 kali saja. Baik. Tuan Musa, sekarang ni misalnya tidak diwakili oleh peguam, bagaimana untuk membantu individu seperti Puan Salina ni? Dia sebenarnya nasihat ataupun pandangan tu boleh diperolehi. Yang pertama mungkin boleh rujuk kepada kaunter mahkamah lah. Okay. Sebab di mahkamah tu dia ada penolong pendaftar, pembantu pendaftar yang mungkin boleh bagi sedikit penerangan tanpa bayaran pun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada peguam syar'i yang di bawah Biro Bantuan Guaman yang boleh beri khidmat secara percuma, dan kami di persatuan pun kami ada sediakan satu talian di mana pihak-pihak boleh merujuk untuk mendapatkan pandangan panduan bagaimana nak buat sekiranya ada kes di mahkamah bagi mereka yang tidak mampu. Sebab dia sebenarnya bila proses mahkamah ni yang penting, sebab kita tak boleh nak salahkan hakim ataupun mahkamah sebab mereka berdasarkan pada undang-undang yang sedia ada. Terutama dari segi proses serahan dokumen. Contohlah suami tak tahu kat mana, ataupun dia biasa kadang-kadang penagih dadah ni dia tinggal di merata kan, dia tak duduk satu tempat. So kadang-kadang bila keadaan itu berlaku, kita susah nak serahkan dokumen tu pada diri dia. Tetapi dari segi undang-undang dia ada cara lain. Maksudnya kalau tak boleh nak serah by hand ke diri, dia ada proses untuk buat tampalan di alamat terakhir. Okey. Contoh dia ada rumah ibu bapa dia masih ada, so kita boleh tampal di rumah ibu bapa dia. Dokumen itu ditampal di alamat terakhir. Ataupun jadi boleh digunakan kalau dihantar kepada rumah boleh ibu bapa, boleh. Cuma suami kena mohon pada hakim lah. Maksudnya mohon beritahu, kata suami saya tak tahu dekat mana, dan saya mohon untuk dokumen tu dibuat secara tampalan di alamat terakhir dia. So alamat terakhir di rumah ibu bapa dia. Ataupun dia ada lepas tu kalau dah contoh tak ada, kita pun tak tahu rumah ibu bapa dia ataupun dah tak ada penghuni, dia ada satu cara lagi, penyampaian secara iklan. Masukkan dalam akhbar tu, beli satu ruang, dan kemudian iklan tu keluar, tunjuk pada hakim yang saya dah iklankan. Lepas dah selesai proses tu, mahkamah boleh dengar keterangan daripada isteri dan juga saksi ni walaupun secara sebelah pihak. Tak perlu nak tunggu kehadiran suami pun. Banyak ikhtiar tu dah dilakukan. Dah dilakukan. Okey, baik. Puan jelas sedikit sebanyak apa yang dikongsikan oleh Tuan Musa ya? Ya, jelas. Okey, dan pastinya kita yakin banyak perkara yang Puan dah lakukan ya, dan kita doakan dipermudahkanlah urusan selepas ini ya, dan tahu di mana keluarga suami berada ya. Ya, tahu. Okey, harapnya dapat diuruskan sebegitulah. Terima kasih banyak sudah bersama kami berkongsi kisah ini, dan semoga menjadi pedoman kepada yang lain juga. Puan Salina, Tuan Musa, terima kasih banyak juga. Sama. Kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak bersama dengan panelis berikutnya untuk membincang, misal kata ketua keluarga itu berhadapan dengan situasi penyalahgunaan bahan larangan. Jadi bagaimana untuk sebagai ahli keluarga, sebagai isteri ini dapat kita laksanakan tugas kita untuk memulihkan kembali keadaan, dan bagaimana tugas kita sebagai suami yang berhadapan dengan situasi ini dapat lakukan sesuatu untuk kebaikan isteri dan juga keluarga kita. Selepas ini dalam Syariah Meja Bulat. Bersuara dalam Syariah Meja Bulat, dan panelis kita berikutnya ini pasti sudah mendengar apa yang dikongsikan oleh Puan Salina dan juga Tuan Musa. Jadi kita nak bawa ke aspek yang berikutnya, kebertanggungjawaban sebagai lelaki yang berkelas suami ini. Saya perkenalkan dahulu tetamu sebelah kanan saya, Profesor Madya, Ustaz Dr. Muhammad Nur Mahmad, fasilitator pra perkahwinan JAKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak pergi Ustaz kan panggil doktor? Ustaz boleh, ya? Boleh. Dan di sebelah kiri yang tidak asing lagi, Dr. Jeffrey Irwan Haris Gunawan, Pegawai Perubatan Psikiatri. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Kembali bersua kita. Ya. Okey, kita harap situasi isteri yang berdepan dengan suami yang penagih dan penyalahguna bahan-bahan terlarang ini tidak ramailah. Tetapi setakat ni yang sentiasa mengendalikan aktiviti berkaitan dengan institusi perkahwinan ni, banyak tak Ustaz dengar situasi begini? Dia sebenarnya okey, kalau kita ambil kes katalah yang terlibat dengan start dengan kita kata dadah ke ataupun
benda-benda yang ekstasi, whatever lah kan, benda-benda ni. Tidak semua menjurus pada masalah sebenarnya. Okey. Right? Tapi itu sendiri pun sebenarnya dah masalah. Bila seorang suami ni dia dah mula berada dalam kancah benda-benda yang tak boleh menguruskan diri dia. Walaupun bukan ketagihan. Walaupun belum, tapi macam mana dia nak uruskan satu keluarga pula lepas tu kan. Dan ada juga, saya tak tahu, mungkin Dr. Jeffrey juga jumpa kes-kes yang agak luar biasa sikit. Daripada awal sebelum kahwin, dia dah tahu suami penagih contohnya, ataupun suami minum arak, apalah. Tapi berkeras ataupun bertegas untuk mendirikan juga rumah tangga. Dan walaupun kita dah pesan daripada awal, kita dalam kursus-kursus perkahwinan kita dah bagi tahu perkara-perkara ni, timbul selepas daripada perkahwinan tu, dia akan mula satu demi satu masalah. Dan saya rasa kalau berlaku dalam suasana, katalah suami tu melakukan sesuatu yang isteri tak suka daripada awal, mungkin lebih susah sebenarnya, lebih sukar kita nak ni. Pasal seolah-olahnya daripada awal dulu pun kau dah setuju aku macam ni. Kan? Menerima seadanya. Jadi bila selepas daripada tu nak betulkan, lebih sukarlah, lebih susahlah. Baik. Okey. Doktor, dalam kalangan kita ni manusia, ada yang memerlukan bahan-bahan rangsangan seperti ini. Ya, paling tidak rokok dan juga alkohol. Apatah lagi bahan-bahan terlarang seperti dadah, syabu dan sebagainya lah. Adakah ini menunjukkan seorang individu tidak kuat untuk menguruskan dirinya dan kehidupannya sehingga dia memerlukan elemen-elemen seperti ini? Oh, jadi soalannya ialah tentang bahan-bahan yang menyebabkan ketagihan. Ketagihan ataupun dia sebutkan penyalahgunaan. Ya. Yang merosakkan kan. Yang memudaratkan. Biasanya ini semua ialah shortcut kepada macam mana seseorang menghadapi masalah. Okey. Ya, alkohol pun gitu. Dia membuatkan kita lupa masalah tu untuk hari itulah. Dadah pun macam tu. Jadi ini jalan singkat lah untuk kononnya menyelesaikan masalah, tapi menyebabkan masalah yang lagi banyak. Okey, adakah jalan singkat ini boleh dijadikan justifikasi untuk melindungi keharmonian keluarga, kerana barangkali banyak lagi perkara di luar yang menekan lelaki ini. Jadi kalau ambil itu, harapnya keluarga dapat diuruskan. Biasanya itulah dia tujuan utama orang ambil. Selain daripada peer pressure lah. Maksudnya kawan-kawan semua buat, aku pun nak cuba juga. Selain daripada itu, kononnya nak selesaikan masalah. Ataupun nak tenang lah. Nak tenang. Banyak sangat masalah. Tapi akhirnya akan apa sahaja fungsi sosial yang dia ada akan rosak. Saya rasa Ali, apa yang doktor sebut tu, kalau dia ambil sebelum daripada perkahwinan tu, mungkin itu peer pressure ataupun dia nak cuba. Tapi peringkat selepas kahwin, banyak kes sebenarnya dia bermula dengan masalah. Bila menguruskan masalah tu, dia tak menggunakan pengurusan yang betul, dia akan ambil shortcut yang doktor sebut tadi. So saya nampak dekat sini sebenarnya bukan masalah dadah ataupun itu yang lebih utama sebenarnya. Menguruskan rumah tangga secara harmoni supaya tidak menjurus kepada masalah besar yang memungkinkan kepada pengambilan shortcut tadi. So kalau boleh disampaikan kaedah pengurusan masalah, kaedah menjaga keharmonian keluarga, saya rasa itu mungkin lebih membantu daripada awal, langkah pencegahan. Okey. Adakah itu diberikan penekanan dalam kursus-kursus perkahwinan ini? Sebab kita tahu masa saya pergi kursus beberapa tahun yang lalu tu cakap tentang pentingnya suami bertanggungjawab untuk menjaga keharmonian. Tapi masa tu seolah kita rasa macam kita lelaki ni pukul rata. Semua yang datang kursus adalah lelaki yang baik, lelaki yang dah bersedia. Tidak ada back story yang dia ni minum alkohol, dia ni ambil dadah dan sebagainya. Adakah diberi penekanan tentang perkara itu juga? Saya tengok macam ni, kursus perkahwinan yang kita buat di bawah Jabatan Agama Negeri ni, dia agak general lah untuk persiapan persediaan. Tapi selepas 0 hingga 5 tahun, kita ada lagi kursus pasca perkahwinan yang disediakan oleh JAKIM dan juga Jabatan Agama Negeri. Cuma
Tak wajib. Kita tahu ke tidak dan kita ikut ke tidak lah. Pasal dia dah tak wajib. 0 hingga 5 tahun macam mana nak uruskan. Ada fokus-fokus tertentu. 5 hingga 10 berbeza. Kemudian dah 20 tahun. Sebab orang yang 60, umur 60 pun masalah sendirilah. Masalah masing-masing lah. Ada yang nak bercerai umur 60 pun. Sebab isu dia dah lama. Boring dah lama. So dia kumpulkan boring tu sampai 60 baru dia ambil kesempatan untuk berpisah, untuk bercerai. Dan ini benda-benda yang saya rasa kita tidak uruskan daripada awal cara baik. So saya pada peringkat saya lah sebenarnya dalam kursus pra-perkahwinan pun sebenarnya saya dah selit, doktor. Saya dah selit dari sudut psikologi, urus secara psikologi. Bukan sekadar pengetahuan, tapi dia lebih kepada case by case kita share supaya dia boleh dapat sharing tu. Bila berlaku dalam bentuk realiti tu lebih penting sebenarnya. Kan bila kita dapat teorinya macam semua mudah. Semua suami akan jadi suami soleh. Aku mampu katanya. Dan sekarang ni kita ke arah kursus perkahwinan online juga yang akan jadi lebih berbentuk lifelong learning. So katalah dia mendaftar ataupun dia berkursus pada bulan ni, maknanya tak habis 2 hari kat situ. Dia masih boleh merujuk untuk dapatkan khidmat nasihat selama setahun ataupun 2 tahun. Idea yang bagus. Itu hikmah adanya teknologi lah ya. Boleh dan tak perlu nak tunggu giliran dan sebagainya. Kita gunakanlah. Baik. Itu yang positifnya dari segi pendekatan untuk memahamkan lagi suami ya atas kebertanggungjawaban mereka ni. Tapi sebagai individu yang kita tahu kita ni lelaki yang menjadi ketua keluarga, ada sebarang syur ataupun jalan untuk kita tidak terus resort kepada perkara-perkara ini untuk mencari jalan singkat, jalan penyelesaian yang singkat yang mudah? Ada cara lain ke? Sebab adakah terlalu tempting perkara bahan-bahan tu sangat readily available. Mudah. Nombor 1. Nombor 2, kita punya tolerance kepada masalah makin kurang. Kan dulu orang dulu lebih, saya boleh katakan lebih cekal lah. Makin lama kita makin quick fix tau. Sekarang ni katakan saya tak ada wifi, 1 jam mungkin saya stres lah. Sebab ada benda saya kena buat ni. Kalau dulu phone pun tak ada kan. Jadi kita punya tolerance kepada masalah makin rendah. Daya tahan kita tak seperti dulu. Baik. Jadi itu yang mungkin kita kena pupuk dari kecil lah untuk anak-anak kita, the next generation. Adakah kesedaran itu tentang lelaki ni setakat ini tidak diberikan dengan sewajarnya kerana faktor lelaki dan wanita sama dalam perkahwinan, give and take, kamu penting saya penting, jadi itu buatkan tak apalah kalau saya lemah pun kamu masih lagi boleh menjalankan tugas dalam keluarga, dalam rumah tangga. Boleh jadi. Sebab kita punya function dah berbeza sekarang. Dulu hanya lelaki yang bekerja, jadi rasa the breadwinner kan. Dia lah kan, dia yang kena bawa food to the table. Tapi sekarang tak, dia tak bawa pun tak apa, isteri akan beli. Itulah dia. Jadi dengan notion sebegitu, pemahaman sebegitu, seolah-olah lelaki itu tak perlu jadi lelaki sangat, tak perlu flawless sangat sebagai lelaki. Jadi macam tak apalah kalau saya nak ambil dadah ke apa tu. Saya tahu awak boleh tanggung, awak boleh jaga juga. Jadi macam mana? Apa komen? Dalam kursus-kursus yang saya bawa saya tekankan soal fitrah asal kita. Supaya walaupun kita nak cari jalan persefahaman, kita nak cari jalan give and take, tapi saya selalu bagi contoh Wonder Pet kan. Wonder Pet ni dia seekor terbang, seekor berenang, seekor berjalan. So walaupun dia bekerja sama, yang penting kerjasama. Tetapi dia tidak melupakan fitrah. So terbang masih tugas burung. Berenang masih tugas kura-kura. Jadi itu benda yang kita patut faham dalam keluarga. Walaupun kita berpasangan dan kita hidup bersama, tapi suami tetap ada tugas hakiki dia. Dan isteri ada tugas hakiki dia. Jadi saya rasa yang tu mungkin boleh memberi kefahaman yang lebih baik sikitlah. Dan yang kedua, doktor tadi yang doktor sebut tu, saya rasa bila suami isteri ni, lelaki dengan perempuan, kita perlu
bukan apa kita kata kita share akhir-akhir ni kita share benda-benda yang agak fragile hidup kita. Contoh Ustaz? Contohnya suami isteri juga contohnya isteri juga bertugas bertanggungjawab untuk membantu mencari rezeki. Contoh kan bila kita sebut macam tu menyebabkan yang Ili sebut tadi tu suami dah rasa okey reda sikit. Kita tak rasa up to 100% kita punya tugas kita. The same case lah kita kata saya selalu sebut saya kata yes suami cari rezeki isteri duduk rumah. Okey. Tapi kalau isteri nak bantu, okey fine, itu bantu. Sama juga suami isteri jaga anak-anak. Tapi bila saya sebut dalam suasana macam tu dia akan timbul orang yang tidak bersetuju. Kan itu tugas sama-sama. Ustaz dan doktor, kita nak akan sambung. Ini perbincangan menarik sebab perihal ini bukan atas bahu lelaki sahaja. Lepas ni kita nak masukkan yang isteri pula. Isteri dan suami bagaimana selepas ini dalam Syarah Meja Bulat. Okey, kembali dalam Syarah Meja Bulat dan kita dengar perkara-perkara seperti isu rumah tangga dan sebagainya, termasuklah gantung tidak bertali ini di pelbagai platform media, dan kami berkesempatan untuk menemu dua pasangan, satu yang akan berkahwin, satu lagi yang baru saja berkahwin, dan bertanyakan kepada mereka bagaimana mereka lihat situasi ataupun konflik atau krisis rumah tangga ini, bagaimana mereka rancang untuk mengendalikannya. Mari kita saksikan. Saya bersama dengan Azam dan juga Nini. Dah berapa lama kenal? Saya kenal Nini sejak sekolah rendah lagi. Oh, berapa tahun tu? 15 years ago macam tu. Sebenarnya dari sekolah rendah lagi. Sekolah rendah? Oh, sekolah rendah juga. 5, dia dah jadi 3. 3. Adakah sepanjang 15 tahun tu kenal hanya sebagai kawan ke, ataupun kali pertama jumpa 15 tahun yang lalu tu dah memang jatuh hati? Jatuh hati mula. Lepas tu kawan. Pada tahun ke berapa yang cakap jom kita kahwin? Kita orang dah kenal lama tapi macam baru last year kita orang macam jumpa balik lah and decided to get married. Okey, rancangan untuk mendirikan rumah tangga bila? Awal tahun depan. Sepanjang merancang untuk berkahwin kan, ada sebarang krisis kecil-kecilan yang berlaku? Mesti ada. Tapi selalunya saya akan make sure communicate dengan Nini, banyak bertanya. Ni? Kita akan talk things out lah. Kita akan make sure benda tu kita tak pendam seorang-seorang or anything. So kalau ada miscommunication or misunderstanding tu kita akan discuss together. Kita punya communication untuk soft things tu lemah sikit. Kalau gaduh tu kita banyak diam. Macam saya diam, dia diam. Bila nanti tu baru kita macam dah lama sikit baru kita cakap balik. Itu antara cabaran ketika bertunang dan juga Berkahwin. Baru berkahwin. Okey, selepas berkahwin ni ada perasan sesuatu yang cabaran baru ke? So, bila dah duduk satu rumah bawah satu bumbung ni, masing-masing punya perangai yang betul semua keluar. Okay. So adalah benda-benda yang negatif sikit. Yang tu kita orang cuba selesaikan, cakap, tegur. Tak bolehlah nak kita tegur isteri kita rasa-rasa, kita tegur elok-elok. Sekarang ni banyak berita ataupun kisah tentang wanita ataupun isteri yang ditinggalkan oleh suami yang tidak bertanggungjawab dan gantung tak bertali. Bila baca kisah-kisah macam ni, apa reaksi kalian? Ini sebagai seorang wanita? Takut jugalah untuk kita kahwin, untuk kita plan nak berumah tangga kan. At the end of the day tu kita kena fikir balik lah macam apa yang kita nak dalam hidup ni, benda yang silap dia, kat mana yang kita kena betulkan, kat mana yang kita kena belajar. Kalau kita nak gunakan benda tu sebagai benda yang takut sampai bila pun kita akan stuck dengan that same mindset je kan. So kita kena move forward and learn from it lah, walaupun mistake tu daripada orang lain. Saya pula, sebab parents saya pun divorce couple. So from there pun saya dah first hand tengok the issue, the problems as growing up, seeing that as a first son. Situlah saya belajar apa kesilapan orang, apa yang what went wrong, and then harap not make the same mistake as apa yang orang buat lah. Orang kata takut tu mestilah sebab kita baru kahwin. Sebelum kahwin tu kita kenal family dia dulu. Kita tahu macam mana family dia. So kita tahu, automatik kita tahu dia macam mana. Sebab orang kata dia dibentuk daripada family kan. So saya
harap-harap ni lah dijauhkanlah benda tu. Tapi kalau lah benda tu terjadi, saya sebagai orang kata wanita, kita boleh bawa benda tu ke tengah. Macam kita ada banyak saluran yang boleh, macam kita boleh macam pejabat agama, kita pun tak nak reda juga sebab kita ada hak kita juga. So hak kita is pergilah bawa ke tengah. Okey, sebagai seorang suami, Sebagai seorang suami, saya sendiri confident dengan diri saya takkan buat macam tu. Kat isteri saya memang tak elok lah sebenarnya buat macam tu. Dia perlukan someone yang dia boleh rasa macam selamat. Jadi mengambil kisah-kisah tu sebagai pedoman sajalah ya. Sekarang ni soalan terakhir, saya tanya setiap seorang satu perkataan. Bila saya sebut perkahwinan, satu perkataan yang awak boleh cakap tentang perkahwinan. Okey. Perkahwinan, Teamwork lah. Patient. Happy. Okey. Cinta. Okey, itu pandangan anak-anak muda yang berusia 20-an ya, dan jarak usia terpasangan pun tak jauh mana. Dan mereka mempunyai satu pemikiran yang berbeza, melakukan teamwork itu sesuatu yang boleh diusahakan dalam kahwinan. Doktor, kita bercakap tentang kegusaran yang ada dan mereka kata mereka boleh bincang bersama-sama. Dan adakah ini sepatutnya dilakukan masa kini, perbincangan bersama untuk mengelakkan daripada masalah dalam keluarga ni berpanjangan? Memang kalau kita tengok punca perceraian, Ustaz, punca perceraian antaranya komunikasi lah. So communication is communication. Saya tak boleh overemphasize it lah. Memang communication is very important. Adanya program macam ni pun communication kan. Berjayanya satu negara pun communication yang baik. So betul communication, dan memang orang Asia ada masalah dengan communication. Generally speaking, ada banyak dalam. Sayang pun dalam. Pendam. Sayang pun dalam. Tengok dari jauh punya. Cerita kat orang lain, aku sayang dia. Tapi dia tak tahu. Kerana style orang dulu-dulu lah. Dan kita sambung lah biasanya. Tak tunjuk kasih sayang. Tak tunjuk, tak cakap pun I love you ke. Macam mana nak berkomunikasi dengan setara, ya, Ustaz dan Doktor boleh saling mencelah. Apabila seorang ni adalah CEO untuk mencari rezeki dan seorang lagi CEO untuk Kementerian Perumahan atau Kementerian Dalam Negeri. Saya suka macam ni. Kalau kita back to fitrah kita, orang lelaki ada fitrah dia, sebab itu tugas dia berbeza. Dan kita maintain kepada tugas hakiki, tetapi pada masa yang sama kita bekerjasama, ataupun dia cantik kalau kata kita bukan berpandukan pada kuasa kita. Bila kuasa ni, aku akan buat macam ni, kau kena ikut macam ni. Tapi aku kena buat macam ni untuk engkau. Itu responsibility, tanggungjawab. So kalau masing-masing ada balik pada tanggungjawab, tugas, tanggungjawab, laksanakan tanggungjawab untuk mewujudkan kerjasama tadi. Itu cantik. Dia blended balik. Teamwork okey. Sebab kalau satu pihak saja dengan kuasa dia, yang sana pun dengan kuasa dia bergaduh juga ni. Betul. Dengan kuasa yang ada pada mak, anak kena ikut cakap mak. Apa kata ayah pula? Ayah pula jawab. Ayah kata dengan kuasa yang ada pada suami, kau kena ikut suami. So akhirnya huru-hara. Betul, konflik. Tapi kalau ayah yang bertanggungjawab, dia kata, okey anak, sebab anak nak tanya apa-apa keputusan, tanya mak. Sebab anak kena ikut cakap mak. Hadis Nabi juga. Kan? Dan mak pula, mak memang ada kuasa. Okey. Tapi pemahaman yang suami itu adalah ketua keluarga, memberikan authority untuk dia ditaati dan akur kepada apa saya disebut. Jadi bagaimana kita nak mengimbangi atau menyantuni authority ini supaya satu, tidak dirasakan isteri dan juga anak-anak isterilah ya, tidak rasa inferior, dan suami tidak mengambil kesempatan ke atas authority yang dia ada. Saya rasa Ustaz, betul kan kalau saya salah? Undang-undang datang bila ada masalah. Selagi mana tak ada masalah, kita kawan. Betul tak? Betul. You see, bila orang tarik Al-Quran dan Sunnah dalam rumah, maksudnya dah ada masalah tu. Tuhan cakap, kau kena cakap dengan cakap aku. Maknanya dah tak boleh bincang lah tu. Menggunakan kuasa undang-undang. Menggunakan Allah dan Rasul pula kan. Tapi selagi mana tak timbul konflik ataupun masalah yang mendalam, saya rasa Nabi sendiri pun tak menggunakan Quran Sunnah dalam rumah dia. Saya sendiri mengajar sirah sikit-sikit Ustaz.
saya tengok Nabi hanya kasih sayang. You know, just toleransi. Kita hidup dengan Quran dan Sunnah. Betul. Tapi bukan mempergunakan. As the peluru. Maksudnya tak masuk Sahih Bukhari. Ayat kan. Kitab apa dan sebagainya sebut tu. Dia tembak isteri. Yang tadi yang Ali sebut tadi, lelaki nak dihormati. Okey. Yes. Dan orang perempuan nak diambil berat. So kalau dua-dua buat, rasanya tak timbul harmoni. Masing-masing faham fitrah masing-masing dan tahu tugas masing-masing, tanggungjawab masing-masing. Tapi tak boleh dinafikan. Manusia ni ada style berbeza-beza. Setengah orang memang suka menerima arahan. Dia happy dengan cara tu. So every family ada style masing-masing. Okey, baik. Okey. Kita nak berehat seketika. Kita kena beri laluan terakhir untuk iklan, kemudian kita rumuskan perbincangan pada malam ini dalam Syarah Meja Bulat. Bila Syarah Meja Bulat di penghujung siaran ini, kita nak dapatkan nasihat sedikit daripada Ustaz juga Doktor. Bagaimana untuk mengendalikan situasi dan juga masalah dalam rumah tangga supaya tidak menjadi mangsa gantung tak bertali. Okey. Dia ringkas dia macam ni. Bila kita suami, kita jadilah suami yang bertanggungjawab. Malu kalau tak bertanggungjawab. Okey. Dan isteri pun sama juga. Jangan isteri kata macam mana nak jadikan suami bertanggungjawab. Itu soalan tak habis sampai bila-bila. Tapi kalau macam mana saya nak jadi saya yang bertanggungjawab, itu cantik. Jadi kalau saya suami, saya tahu apa yang saya nak buat pada isteri saya. Dia suka kalau ambil berat. Dia suka kalau saya romantik. Dia suka kalau kita bercakap benda-benda yang emosi. So kita buat tanggungjawab kita. Dan kalau saya tak buat itu, saya rasa saya malu. Saya jadi suami yang tidak melaksanakan tanggungjawab. Samalah kalau isteri pun. Isteri kena hormat, isteri kena jaga cantik contohnya. So kalau isteri yang tak jaga benda-benda ni, patutnya rasa malu. Jadi insya-Allah. Maksudnya setiap pasangan tu tahu dan laksanakan tanggungjawab dia. Jangan pertikaikan tanggungjawab pasangan lain. Okey, Doktor. Setelah mengambil nasihat Ustaz sebagai the preventive measures, kira dia tak berlakulah. Tapi kalau dah berlaku, nasihat saya kepada wanita lah. Biasanya wanita yang akan nampak tertekan, lelaki dia akan scot free. Okey, dia siap dah boleh kahwin dua lagi Ustaz kat tempat lain. Tenang sangat dalam keadaan gantung tak bertali ni. Jadi nasihat saya kepada perempuan dan wanita, jangan salahkan diri. Dan kepada masyarakat pun jangan cepat sangat menyalahkan wanita. Sebab dalam hal ini saya boleh katakan at least 60 to 70% terletak atas suami lah. Kan dalam hal gantung tak bertali ni. Kita kena clear dalam bab ni lah. So insya-Allah. Jadi kita ubah kita ubah kita. Dan kita jaga kita dan juga jaga orang yang kita kasihi. Terima kasih banyak Ustaz. Profesor Madya, Ustaz Dr. Muhammad Nur Muhammad, dan juga terima kasih Dr. Jeffrey Irwan Haris Gunawan. Terima kasih Tuan Musa di hujung sana mendengar perbincangan ini. Puan Sinan, terima kasih. Kita doakan terbaik juga. Kita sampai penghujungnya. Minggu depan insya-Allah ada kesempatan kita jumpa lagi. Dan tajuk yang kami ingin bawa dibincangkan di studio ialah tentang kes buang bayi. Ini juga satu yang sangat serius. Kalau ada sebarang pandangan anda boleh lontarkan di Facebook Syarah Meja Bulat. Selamat malam dari saya Ali Iskandar. Assalamualaikum. Jumpa lagi.